Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so hari ini saya bersama dengan Abang Zaf daripada Wibro macam biasa, iaitu kita buat collab. Assalamualaikum gang. Ya. So ini adalah part 1. Part 2 nanti kita akan borak dekat channel Wibro lah, channel Abang Zaf, di mana kita akan borakkan pasal chapter 1053. Kita buat analisis dan juga review sikit lah. Yes. Okay bang, chapter 1053 bang. Macam mana? Macam mana? Chapter ni banyak benda geng. Dalam chapter ni banyak benda. Banyak benda. So tengoklah apa banyak kita boleh borak kan. Ada of course ada plot twist. Twist typical Oda, tapi kali ni plot twist yang gila-gila daripada Oda, yang mana semua anggap benda tu kelakar kan. Sebelum ni hanyalah sekadar bahan jenaka, kini menjadi reality kan. Menjadi reality. Aku tak tahu kenapa Oda aku pergi ke arah itu, tapi itulah. Ada orang komen, terimalah kenyataan bang, terima. So fine, kita kena borak pasal benda ni lah. Okay. Ya betul. Tapi tu part ujung-ujung kan. So itu dekat channel Wibro. Kita borak. Awal-awal pun ada plot twist juga. I mean ada surprise juga. Ya ada surprise. Tapi yang saya punya ni surprise ni serius sikit lah. Agak serius jugalah. Yang nanti kat Abang Zaf tu surprise dia yang Abang Zaf cerita tadi tu lah. Okay. Alright. Okay, so chapter 1053 bermula dengan Marijoa, di mana kita dapat tahu yang Gorosei dia call Marines, dia cakap jangan gunakan gambar tu. So bila kita baca jangan gunakan gambar tu, kita mesti dah terfikir kan, mesti dia guna gambar nikah. Kalau saya lah. Kalau orang lain saya tak tahulah, kalau abang sendiri ke apa, tapi bila first time saya baca tu, ni mesti dia gunakan gambar Joy Boy. Gambar nikah tu lah. G5 itu ekonomi model nikah tu. And indeed, yes, memang betul dia pakai gambar tu kan dekat wanted poster. So bukan setakat itu saja. Agak interesting juga dekat sini. Dia sebab dia excited tau nak cerita benda ni, sebab pada saya lah kan, chapter 1053 ni setiap muka surat memang penting, setiap panel tu, kecuali banyak geng, banyak gila benda dalam chapter ni yang aku dah list kat dalam lebih 12 dan 13 ke apa. Banyak. So pada saya memang chapter ni memang penting lah untuk kita buat review, kita buat analisis. So macam mana yang saya cakap tadi, Gorosei sendiri cakap dekat wanted poster tu jangan letak nama D. Interesting kat situ. Sebab sebelum ni dia orang letak nama D. Kenapa secara tiba-tiba dia orang tak nak letak nama D ni? Adakah sebabkan Joy Boy ataupun dia orang dah takut dunia tahu pasal Joy Boy ke macam mana bang? Kalau pendapat abang lah. Yes. So of course bila what is the meaning of this photo tu kita macam tertanya-tanya, tapi bila kita nampak pasal remove the D tu, kita boleh tahulah memang pasal Luffy punya wanted poster kan. Aku rasa dia orang dah start cuak, dia orang dah start goyang. Dia orang bila tahu Luffy dah awaken devil fruit dia, macam Nika 800 tahun kan tak awaken, so tiba-tiba awaken. So clan D ni semakin kuat lah, semakin lama semakin digeruni. Jadi itu kot reason world government dah tak nak. Dia orang dia orang cuba sehabis baik lah untuk buang D ni. Faham. Alright, lepas tu kita dapat tahu yang Marine cakap dah terlambat sebab poster punya kertas tu telah pun diprint, tapi government Gorosei masih lagi memang tak puas hati lah, sebab dia orang tak nak dunia tahu pasal benda ni lah. Dan lepas tu kita dapat tengok satu scene yang saya rasa ramai orang ternanti-nanti, termasuk kita berdua juga kot, di mana News Koko bang telah pun terbang menghantar surat khabar dan juga poster tu lah. Yes. Dan bukan setakat tu je, Big News Morgan juga muncul di chapter ini. Yes. Betul. Ya, betul. Ini angkara Big News Morgan lah ni. Memang betul lah. Yang printer rosak semua ni, burung laju lah. Big News Morgan laju buat kerja. Jurnalis paling laju. Memang dia lah. Dan kita juga dapat tahu pasal satu benda yang saya rasa ramai orang nak tahu juga mengenai kapal Big Mom, tapi tak adalah tahu banyak sangat lah. I mean, kita dapat tahu yang CP0 punya transmission broke off ketika dia orang nampak kapal Big Mom. So itu bermaksud kapal Big Mom masih lagi ada dekat Wano. Betul. Itu semua orang kena ingat. Tapi kita tak tahulah apa dia buat, berapa lama duduk bawah tu kan. Dan mungkin CP0 berhadapan dengan Big Mom Pirates. Mungkin boleh jadi juga, sebab dia kata broke off dia punya transmission right after. Yes. Ya betul. So tak tahu apa cerita.
Tapi okay lah, boleh jadilah kan. Boleh jadi. Mungkin diorang macam abang cakap lah kan, apa, berlawan kan. Mungkin, mana kita tahu. Dan lepas tu kita dapat tahu yang Morgan kata yang dia tak nak apa, bagi propaganda ni di macam ni. Abang boleh terangkan tak kat diorang? Yang mana? Okay. Yang Big News Morgan ni. Sebab saya tak berapa pandai sangat nak terang pasal propaganda dia ni. Okay, so dia tak nak yang government kan ada propaganda dia kan. Ya betul, dia nak. Government cuba untuk menyembunyikan benda ni. Ya betul. Contohnya macam tadi tu lah, yang gambar nikah, semua tu. Itu contoh dia. Yes, dan Morgan kata aku tak boleh. Aku tak boleh bagi dia orang simpan benda ni. Aku kena bagi tahu kat semua orang. So, sekarang the bombshell news of the defeat of the Emperors. Satu dunia dah tahulah pasal kekalahan Big Mom dan juga Kaido. Satu dunia dah tahu 3 orang yang mengalahkan dia orang tu. Ya betul. Dan kita ready lah ke panel seterusnya. Which is panel kita dapat tahu tentang nilai dan juga bounty terbaru Monkey D. Luffy, Eustace, Captain Kidd dan juga Trafalgar Law. Tapi sebelum tu kita juga dapat tengok reaction orang-orang luar Wano lah. Tapi ada 2 panel je kalau tak silap saya. Kita dapat tengok orang memang terkejut bila baca tu. Dan akhirnya kita dapat tahu nilai bounty mereka semuanya sama rata. Sama rata, tak ada lebih, tak ada kurang. Di mana nilai mereka adalah 3 bilion berry. 3 bilion sahaja. Tak ada point 1 ke, point 2 ke, point 3 ke, tak ada. Macam mana lah? Ada pula? Saya dulu Okay. First reaction tu, opinion. Agak terkejut sebab Law dengan Kidd tu lah. Sebab saya kan predict Law dengan Kidd 2 point something kan. Tapi untuk Luffy, Law dan Kidd dah lebih Blackbeard sekarang ni. Lebih Blackbeard. Betul. Dan untuk Luffy pula, untuk Luffy nak kata terkejut tu agak terkejut jugalah. Sebab saya expect dalam 3.5 ke 4 ke 5, 4-5 macam tu lah kan. Tapi dia buat sama rata. So ya, patutnya tak boleh buat sama rata lah kalau pada saya. Luffy tu mungkin kena, kalau 3 tu macam 3.5 ke apa, sebab dia solo kot Kaido. Yes. Okay, so sekarang ni kita tahu yang selama ni Abang Zaf dia daripada sebelum habis Wano, sebelum Wano ni Luffy lawan Kaido lagi dia dah cakap dekat collab ni, dekat collab lain, dekat space apa semualah, kat Twitter semua kan. Dia cakap yang Luffy punya bounty ni akan 5 bilion lah. Yes. So sekarang ni kita dah dapat tahu yang ianya hanya 3 bilion saja. So apa reaksi abang? Tapi saya tahu abang cakap yang jangan expect tu kan, abang kata. Yes. Jangan nak marah semua. Okay, so macam mana abang? Jangan nak marah. For the first time aku rasa, aku tengok bounty Luffy aku tak hype. Bila kita nampak bounty Luffy lepas Whole Cake Island 1.5, wow, gila 1.5. Sekarang ni sebenarnya dah darab 2 daripada 1.5. Tapi hype tu tak ada. Mungkin sebab expectation, aku rasa mungkin sebab expectation dan kita expect lebih. Kita expect at least 4 kan. Tapi sebenarnya kecewa bukan sebab bounty tu prediction tak kena. Tak kecewa part tu, kecewa sikit mungkin, tapi paling kecewa, paling tak puas hati kenapa bounty Luffy sama dengan Kidd dan juga Law kan. Itu paling macam kita semua tahu yang Luffy ni liga dia lain compare dengan Law dan Kidd. Memang tak sama geng, langsung tak sama. Oda cuba nak samakan, tak sama. Luffy tu dengan nikahnya, dengan advance armament, advance conquerors, advance observation, Luffy dah lengkap, awaken semua. Of course dua orang ni pun dah awaken juga, tapi dia orang kalahkan Big Mom man. Big Mom sampah. Tak adalah, kita tahulah siapa lagi kuat antara Big Mom dengan Kaido, and Luffy kalahkan seorang-seorang kan. Of course orang akan kata Luffy dibantu juga sebelum tu, tapi in the end kita tahu nak kalahkan Kaido ni bukan senang. Dan ya nampaknya, okay, itu daripada pembaca punya point of view Adam. Sorry aku lama sikit. Tak apa. Dari segi world government point of view lah kot, kenapa jadi 3 bilion ni. Ada orang komen juga, ramai juga komen benda ni. Big Mom campur Kaido, total lebih kurang 9 bilion, bahagi 3 bilion. Aku bila baca pun macam dahsyat lah peminat One Piece, dahsyat tu. Tiba-tiba pandai matematik kat situ kan. So bahagi 3 cukup lah 3 bilion kan. And mungkin world government tidak tahu
situasi sebenar dalam perang Wano ni, diorang tak tahu pun yang Luffy dengan Kaido tu one on one kan. Mungkin orang yang apa bagi bounty ni lah tak tahu. Tapi kalau diorang tak tahu, macam mana boleh cameraman ni nampak tangkap gambar nikah? Kalau cameraman ni tangkap gambar Gear 5 Luffy, of course dia tahu Luffy lah yang kalahkan Kaido, Luffy lah yang berhadapan seorang-seorang dengan Kaido. Kenapa kalau dia tangkap gambar nikah, kenapa dia tak boleh bagi tahu dekat orang yang bagi bounty tu, Luffy yang kalahkan Kaido seorang-seorang, kenapa kau bagi 3 orang ni sama? Kenapa? Ya, tu make sense juga kat situ. So yes, disappointed juga sama sebenarnya. Sebenarnya bukan aku seorang je, ramai dia. Aku rasa ramai. Ramai sebenarnya. Ramai macam abang cakap lah, ramai expect yang macam abang lah. 5, 4. Luffy lebih lagi daripada 2 orang. At least kalau Luffy, ramai orang tu 4 lah, at least ramai orang. Tak, kalau Luffy 3.5 pun tak apa, at least lebih lah. Kena lebih daripada law sikit lah. Kena lebih. Jangan samakan. Tadi page sebelum tu kau tertinggal something. Aku pun tak perasan benda ni time baca. Rupanya ada gambar sabur dekat panel. Ada gambar sabur. Ada gambar sabur? Yes, dekat panel sebelum tu. Dia iya ke? Kat background, yes, kat background ada gambar sabur. Oh ya ni, saya tengah tengok ni. Ini mungkin tempat revolutionary kot. Mungkin lah. Mungkin ataupun tempat, tak tahu lah. So mungkin dia adalah foreshadow kepada apa yang saya baca banyak kali chapter ni, buat review semalam pun tak perasan lah ada sabur ada sabur. Mungkin foreshadow kot apa yang akan berlaku lepas ni. Ya, sebab lagipun ending chapter ni Rokugyu ada cakap something tu kan. Itu nanti kita akan borak kat channel abang lah. Yes. Okay, so kita sambung boleh? Dah ke abang ada nak tambah lagi? Ada lagi tak puas hati ke apa ke? Nampak macam tak puas hati betul kan? Cukup lah. Asalkan korang dapat point dia. Bukan aku tak suka Luffy punya bounty tinggi sangat, rendah sangat, tapi tak suka kenapa tiga-tiga sama. Itu je. Sebelum kita pergi ke yang Apo semua tu kan, saya nak cakap pasal Wanted lagi, tapi bukan pasal 3 orang ni lah. Kita masih lagi tak tahu Wanted Mugiwara masih lagi jadi misteri. So kata-katalah bang, kata-katalah Sanji atas Zoro, apa reaction abang? Aku berani bet Sanji tak akan atas Zoro. I bet my whole bank account. Hari tu abang cakap apa? Abang bet apa hari tu? Tak ingat. Kalau korang ingat, komen kat bawah. Lupa lah. Kau Luffy punya bounty lah. Kita kembali balik ke Udon, di mana kita dapat tengok yang reaction Kid Pirate dan juga Hyde Pirate terkejut sebab Captain diorang dapat 3 bilion. Lepas tu kita dapat tahu yang si Kid telah pun pergi balik ke Flower Capital lah. Rupanya sebab dia nak bagi tahu kat Luffy pasal apa yang berlaku ni lah, dia tak puas hati. Tapi kru-kru dia tak cakap benda tu tau. Kru-kru dia ingat pasal festival. Itu pendek kat situ lah. Tapi kita dapat tengok yang Law buat something lah, which is bukan buat lah, dia cakap something yang agak interesting juga, di mana dia cakap perkara dah makin complicated lah. Dia cakap sulit. Dia faham lah keadaan sekarang ni. Dan saya rasa Law pun dah tahu pasal 4 orang Yonko yang baru tu. 2 orang yang menggantikan Big Mom dan juga Kaido tu, saya rasa Law dah tahulah. Dan Law pun jenis bukan macam Kid. Law ni jenis tak kisah sangat. Kid kisah. Alright. So kita kembali balik ke Flower Capital, di mana kita pergi ke castle. Tapi panel ni tak penting sangat lah, di mana kita dapat tengok yang chef telah pun siap sediakan makanan dan Jinbei ada dekat sini. Yang part ni, waktu awal-awal saya baca time reaction tu, korang boleh tengok reaction saya nanti, saya ingat yang Jinbei orang pertama sampai. Rupanya sebenarnya diorang dah duduk dalam tu, tapi diorang pergi ke keluar kan sebenarnya. Party. Bila saya first time baca tu, buat reaction, saya ingat Jinbei orang pertama sampai. Tapi bila baca balik tu, barulah saya faham. Rupanya diorang dah ada kat castle tu, tapi diorang keluar. Tu je saya nak explain tu. Yelah, first time baca kan, kita excited. Lepas tu missing detail tu pun kadang-kadang terlepas. Lagipun panel ni tak penting sangat pun, tak ada apa sangat pun panel ni. Alright, so kita pergi ke Castle Basement Onigashima, which is one of the best panel dalam chapter kali ni, selain daripada Wanted tadi tu dan pengumuman Yonko baru dekat belakang nanti, which is Robin return bang. Robin dalam keadaan selamat. Tak jumpa pun Rokugyu. So teori tu boleh scrap lah kot. Yes. Tak, tapi at least kita predict lah Poneglyph tu betul lah. Ya betul. Tapi boleh memang dah confirm ke itu merah?
Aku rasa tak tahu lagi. Boleh jadi sebenarnya. Mula-mula aku baca ingatkan pasal Pluton tu, pasal informasi Pluton tu, tapi informasi Pluton tu dekat Alabasta punya poneglyph kan, bukan yang depan mata orang. So boleh jadi tu merah kan. Poneglyph. Yes. Okay, lepas tu kita dapat tengok yang Hitetsu telah pun datang ke castle basement tu. Dan dia panggil nama Nico Robin lah. Dan Robin pun terkejut kenapa Hitetsu tahu nama Nico Robin. Diorang memang tak pernah ada interaksi sama ni. So memang betul lah, saya dah check, memang tak ada. Diorang jumpa tapi tak pernah ada interaksi lah. Kalau saya salah boleh betulkan kat bawah. Lepas tu Hitetsu ada cakap pasal Kokeshi dolls, tapi tu tak penting sangat lah Kokeshi doll tu. Ke ada benda yang missing detail kat situ? Tak ada apa-apa sangat kan? Ada sebenarnya daripada castle basement tu sendiri kita dah boleh macam syak kenapa Hitetsu punya doll dekat basement castle. Oh ya. Benda tu akan reveal lah lepas ni kan. Tapi time tu dah mula build up. Shit. Orang yang buat teori tu dah rasa sebab saya bila baca panel ni dalam reaction tu, saya tak jangka apa-apa tau. Kita scroll ke bawah tu, nampak Kozuki Sukiyaki shop. Wow. Memang terkejut lah. Memang this is memang mind blowing lah. So ladies and gentlemen, saya dah cakap tadi Kozuki Sukiyaki. So yes, Hitetsu sebenarnya adalah former Shogun of Wano, ayah kepada Kozuki Oden, iaitu Kozuki Sukiyaki, which is one of the best plot twist yang Oda buat. Sebab jujur cakap, teori ni memang ramai orang cakap, tapi sejak ni dah tak ramai orang cakap. Dah lama dah lama. Tapi akhirnya teori ni dah terjawab, dikonfirmkan lah. Dah betul dah confirm. Abang nak cakap apa pasal ni sebelum saya tambah? Pasal ini nampaknya ada 2 orang boleh baca poneglyph. Kalau Oden boleh baca, takkanlah ayah dia tak boleh baca. Bagi aku lah. Ya, betul. So ada 2 orang boleh baca poneglyph, which is something yang sangat-sangat rare dalam One Piece. Ya, betul. So aku nak tambah yang tu lah. Okay. Tapi kalau 2 orang kan sekarang kan, Nico Robin, Sukiyaki. Lepas tu kalau Puding dah awaken, dia pun boleh baca. So 3 orang lah. Tapi Puding tu tolak tepi dululah. Kita fokuskan 2 orang ni dululah, which is Robin dan juga Sukiyaki. Betul. Dan bukan poneglyph yang kita nak bincangkan sekarang ni, sebab poneglyph tu kita tak tahu lagi warna apa jenisnya. Tapi apa yang kita nak bincangkan sekarang adalah tentang ancient weapon. Yes. Yang kelakarnya sebelum ni, Sukiyaki tengah cerita pasal diri dia, pasal backstory dia, yang mana dia ditangkap kan, dia tak boleh keluar. Dia keluar tahu-tahu Oden dah mati, tahu-tahu Wano dah berubah. So dia rasa bersalah untuk cerita kat orang. Dia rasa sebab itulah dia sembunyikan identiti dia, sebab dia malu. Dia rasa sebab diri dia lah Wano jadi macam tu lah. Wano jadi macam tu, Orochi pembuluh rasa. So time-time so time cerita-cerita ni, tengah excited, tengah sedih-sedih cerita ni, Robin doesn't give a shit. Robin doesn't give a damn. Terus je. Dia terus, Sukiyaki, kat mana Pluton? Itu kelakar juga lah. Aduh. Lepas tu Sukiyaki pun terkejut bila Robin cakap pasal benda tu. And bila Robin cakap macam tu je, saya rasa si Sukiyaki ni dia dah boleh tangkap minda dia lah, which is Robin boleh baca poneglyph. Yes. And Sukiyaki Pluton. cakap Indeed it is here. Info besar tu dalam chapter ni, walaupun orang mungkin bagi orang apa Pluton tu, kat mana Pluton tu. Yes. So teori Momonosuke masih lagi intact. Masih lagi boleh diguna pakai. Okay, betul. Kita tengoklah macam mana kan. Tapi Pluton dah ada kat Wano kan. Betul. So Poseidon, Shirahoshi, Pluton kat Wano. Uranus sampai sekarang masih misteri. Yes. Tapi dulu Frankie ada blueprint nak buat Pluton kan? Pluton ke Uranus? Tak ingat. Pluton rasanya. Pluton kan. Saya Pluton sebab Uranus memang langsung dah lama memang tak ada orang cakap pasal Uranus ni. So benda yang Frankie boleh buat tu sekarang memang ada dekat Wano. Apa tu sebenarnya? Dan Sukiyaki tahu benda tu. Yes. So kita sama-samalah tunggu. Ya, betul. Dan mungkin
kan Kaido cakap yang Wano ni istimewa semua kan. Adakah dia tahu tentang Pluton ada dekat Wano? Boleh jadi tak? Boleh jadi kan, sebab dia kata dekat Yamato kan, Wano ni special apa benda semua kan, sebab tu dia tak keluar daripada Wano. Mungkin dia sendiri yang menjaga Pluton tu. Kalau dia keluar daripada Wano, mungkin orang luar tahu pasal Pluton tu, habis lah. Yes. Kita kena ingat yang Pluton ni adalah ancient weapon yang sangat-sangat penting, yang mana ancient weapon boleh digunakan untuk menghancurkan dunia kan, boleh digunakan dalam perang semua. So tak pelik lah kalau Kaido memerlukan benda tu untuk membantu Beast Pirate kan. Ya betul. Okay. Alright guys, abang ada nak tambah apa-apa lagi pasal part 1 untuk review analisis chapter 1053? Dapat 1 Asal part 1 excited borak-borak tu tahu-tahu dah habis dah part 1. Part 1 ni sebab sebenarnya part 2 yang banyak benda nak cakap ni dekat channel Webro ni. Banyak ni. Okay. So itu sajalah daripada kita orang dekat channel ID Studio ni tentang review ataupun analisis chapter 1053. Part 1 lah. Part 2 korang boleh check kat channel Webro nanti. So guys, jangan lupa untuk subscribe kedua-dua channel kita orang, ID Studio, Webro. Maaf kalau ada terkurang dalam video kali ni. Korang boleh check video reaction Abang Zaf dekat channel dia, dan korang boleh check review video chapter saya dan juga reaction saya lah. Ya betul. Saya buat dua kali ni. So ladies and gentlemen, kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.